puan-puan, daerah Seberang Perai Selatan telah merekodkan kes baru COVID-19. Oleh itu, kita bertanggungjawab dan bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan sepanjang tempoh PKPP. Elakkan memasuki tempat atau ruangan yang sesak, pakai pelitup muka, kekal penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak sihat dan bergejala, segeralah ke klinik kesihatan berhampiran untuk mendapatkan rawatan dan membuat saringan. Bahan ini dibawa oleh Jabatan Penerangan Malaysia Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua rakan netizen, kepada seluruh penduduk Seberang Perai, tuan-tuan dan puan-puan rakan media yang saya hormati. Pagi ini saya berada di Pasar Awam Sungai Bakap, lokasi yang telah berdekatan dengan tempat yang telah dikenal pasti positif, dan di kawasan ini adalah zon kuning. Tujuan lawatan saya bersama dengan YB Jason dan juga YB Go, iaitu Adun Sungai Bakap dan Adun Jawi, juga Timbalan Ketua Polis daerah dan Puan SU, juga semua jabatan-jabatan penerangan dan jabatan lain, adalah untuk memastikan Sungai Bakap, Pasar Awam Sungai Bakap dan juga Pasar Awam berdekatan kembali dikawal dengan ketat. Untuk makluman rakan-rakan netizen dan juga penduduk Seberang Perai, apabila kita mula PKP 18 Mac 2020, kita telah mengadakan kawalan yang ketat. Tetapi bermula pada 1 Julai, kita telah mula mobilize balik pekerja kita ke tempat core business yang mereka lakukan. Kerana pada ketika itu telah berlaku pula wabak denggi dan juga chikungunya. Oleh itu mulalah rumput panjang, longkang pun dah mula tak bersih, kerana pekerja yang datang mengawal Pasar Awam dan juga tempat-tempat lain adalah pekerja yang sama. Pada 1 Julai, kita terpaksa mobilize balik ke tempat asal core business mereka. Kita berharap pada ketika itu kita telah membuat banyak PC supaya penduduk sendiri self-disiplin. Mereka sendiri mesti menjaga sosial, penjarakan sosial dan juga mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Banyak kali saya bagi penjelasan, penduduk mestilah self-regulatory atau self-discipline, kerana pekerja kita lah kembali kepada core business yang asal. Tetapi apabila diisytihar satu kes di Sungai Bakap menyebabkan kawasan Sungai Bakap menjadi zon kuning, kita terpaksa kembalikan balik semua kaki tangan kita ke semua 11 pasar awam yang sesak di Seberang Perai. Dan di kawasan zon kuning ini yang kita beri keutamaan adalah Pasar Awam Sungai Bakap, Pasar Awam Bandar Tasik Mutiara dan juga Pasar Awam Taman Berjaya. Kenapa kita pilih 3 pasar awam ini yang perlu diberi penekanan? Pasar Awam Sungai Bakap adalah lokaliti yang berlakunya kes positif. Pasar Awam Taman Berjaya, walaupun dia bukan dalam zon kuning, tetapi ia satu pasar awam yang besar di Seberang Perai, ramai pengunjung. Orang yang duduk Sungai Bakap pun kadang pergi beli di Taman Berjaya. Pergerakan manusia ini dia mengikut lokaliti yang famous. Manakala Pasar Awam Bandar Tasik Mutiara, banyak tempat tinggal orang yang kerja di Sungai Bakap duduk di Tasik Mutiara. Ini kita bagi penekanan 3 pasar awam ini. Apa yang telah kita lakukan, tip yang telah dipasang di keliling pasar awam yang dahulunya telah pun tanggal, juga blok yang telah kita letak juga telah dikembalikan untuk tujuan-tujuan asal. Sekarang kita bawa balik. Kita bawa balik tip, kita pasang di keliling pasar supaya ada satu pintu masuk, satu pintu keluar. Kita juga kena ambil barrier pinjam daripada JKR, pasang balik supaya dapat dikawal pergerakan kenderaan dan manusia. Di samping itu, setiap pasar ini akan ada 5 pekerja yang sentiasa ada pada waktu yang sesak. Dan dahulunya, sebelum pada berlakunya zon kuning, sebelum ada kes positif, kita telah selangkan 2 hari sekali baru kita buat disinfection.
Sekarang kita kena kembali buat setiap hari untuk buat disinfection untuk kawasan-kawasan yang close contact bagi 3 pasar awam ini. Manakala pasar awam yang lain sebanyak 12 tadi juga telah diambil, telah diperketatkan supaya kita dapat mengekalkan Subang Pride dan juga Pulau Pinang sebagai negeri yang hijau, kembali hijau seperti biasa. Oleh itu saya menyuruh kepada semua peniaga, kepada semua pengunjung pasar malam dan juga semua penduduk Subang Pride amalkan SOP. Paling penting mesti memakai pelitup muka di tempat yang sesak dan tempat awam. Yang kedua penting adalah mesti mengamalkan kebersihan tangan. Tangan bagi selalu sanitize atau basuh dengan air atau basuh dengan sabun. Dan selain itu mengikut SOP lokasi yang mereka lawati. Kalau kedai gunting rambut, mereka kena ada penjarakan mengikut SOP kedai gunting rambut. Kalau di sekolah, mereka mesti mengikut SOP di sekolah. Dan juga kalau di premis-premis perniagaan, juga mereka mengikut SOP di premis perniagaan. Di kawasan zon kuning ada 2 pasar malam dan 2 pasar malam berdekatan dengan zon kuning. 4 pasar malam ni telah pun tidak beroperasi untuk masa ini kerana penganjur tidak dapat memastikan kawalan dapat dibuat dengan baik, dan saya juga berasa lebih baik mereka berhenti dulu untuk seketika daripada meneruskan perniagaan dan menyebabkan lebih banyak lagi penyebaran COVID-19. Dan di samping itu pasar-pasar malam yang lain yang paling rendah pematuhan adalah pasar malam. Saya meminta semua penganjur pasar malam tingkatkan pematuhan mereka. Sekiranya mereka tidak patuh, kita akan tutup pasar malam berkenaan. Semua premis makanan, premis perniagaan, premis hiburan yang lain dapat mematuhi dengan pematuhan yang tinggi, kadar 90% lebih. Tetapi kedai gunting rambut dan pasar malam, kedai gunting rambut hanya 87%, pasar malam hanya 65% pematuhan. Paling rendah sekali pasar malam. Saya ingin bagi ingatan kepada semua pengusaha pasar malam, sekiranya mereka tidak patuh, kita akan tutup. Dan manakala pengusaha kedai gunting rambut, mereka kena improve. Kerana hanya sekarang baru mencapai 85%. Yang lain adalah memuaskan. Walaupun memuaskan, jangan complacent. Jangan rasa selesa. Satu lagi saya ingin memesan kepada penduduk Subang Pride, jangan panik. Tujuan kita datang bukanlah untuk bagi semua orang panik bahawa ada satu kes saja. Tapi kita tidak boleh mengambil ringan. Ambil berat tentang peraturan. Jangan panik. Hanya ikut peraturan saja. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada YB Jason, Adun Jawi berjiran dengan Adun Sungai Bakat, dan juga YB Sungai Bakat, YB Go, YB Bukit Tambun yang berjiran juga selalu mengambil berat tentang peraturan pematuhan COVID-19 ini. Ada soalan? Terima kasih banyak. Tak ada soalan? Datuk Bandar, ini 5 orang tiap-tiap hari di pasar. Pasar yang kita kena pasti. So, tiap-tiap hari sanitizer. Tiap-tiap hari. Disinfection tiap-tiap hari. Dan 5 akan saya rasa berada di sini. Okey. Berapa orang sudah pergi buat? 50 orang telah kita libatkan semula. Result? Additional 50. Additional 50. Ada result keluar? Result keluar mana? Negatif atau positif? Pekerja saya 1 orang telah dipanggil untuk buat COVID testing dan besok baru keluar result. Ini berkaitan dengan masa cuti hari itu mereka balik berhari raya di kampung. Bukan 35 orang. 35 orang mereka ni diarah bekerja di rumah. Mereka tak ada close contact dengan patient, dengan tempat kejadian. Tetapi sebagai langkah berhati-hati, 35 ini yang balik ke lokasi berkenaan, dia tak pergi ke restoran itu, dia tak perlu kuarantin. Tak perlu kuarantin, tapi kita minta dia kerja di rumah. Kerana kita bimbang nanti dalam itu ada gejala pula. Lebih baik dia duduk di rumah, tapi bukan kuarantin, kerja di rumah. Tapi yang 1 orang tu telah pun dipanggil oleh Kementerian Kesihatan kerana dia ada close contact dan telah pun menjalankan ujian COVID-19. Esok akan dapat jawapan. Dan dia telah pun mematuhi
dan semua arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan oleh hospital. Saya harap negatif lah. Kita doa negatif. Dato' nak tanya yang 3 pasar tu, especially this one, is there any limited operating hours or they operate as usual? Dia operate as usual. Selalunya pukul 12, pukul 1 dah habis dah. Jadi kawalan lebih ketat dah. Kawalan lebih ketat. Dia can operate as usual, public can come as usual, tapi kita galakkan public kalau tak perlu jangan datang. Boleh beli online, boleh beli cashless. Cuma kita tak paksa mereka, tapi lebih baik pada masa sekarang beli online atau beli cashless ataupun order hantar di rumah. Tak usah datang ke Pasar Awam. Okay. Thank you. Thank you, Baby. Thank you. Okay. Yeah. Thank you Puan SU juga datang bersama. Miss Heng ahli majlis, thank you very much. Segala saya lupa perkenal Cik Galai, Miss Heng, Puan SU, Timbalan OSPD dan penerangan. Terima kasih banyak.